اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan olehnya. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan teruskan dengan masih lagi dalam bahagian ibadah untuk tajuk yang kedua, iaitulah konsep asas jenayah dan hukumannya. Konsep asas jenayah dan hukumannya. Dan sebelum itu, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita mulakan dengan bacaan doa agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mengaminkan bersama dengan Ustaz untuk mengaminkan doa yang Ustaz akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu, bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah akan kami ilmu serta kurniakanlah kami akan kefahaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman untuk tajuk ini. Dan kita akan pelajari tajuk yang ke-6.2, standard kandungan 6.2, iaitulah merumuskan konsep asas jenayah dan hukumannya. Jadi kita pergi pada yang pertama, iaitulah standard pembelajaran. Baik, untuk tajuk ini anak-anak yang dikasihkan ada 3 standard pembelajaran, iaitu 6.2.1 menyatakan pengertian jenayah dan hukuman dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan jenis jenayah dan hukuman bagi hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kita terus kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitulah menyatakan pengertian jenayah dan hukuman dalam Islam. Untuk yang pertama, kita tengok dahulu pengertian jenayah. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah? Pengertian jenayah, melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan suatu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenayah ini berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintah ditinggalkan, yang Allah larang dilakukan. Dan kita pergi kepada pengertian hukuman. Apa yang dimaksudkan dengan hukuman? Hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Baik, itu pengertian hukuman. Jadi selesai 6.2.1 menyatakan pengertian jenayah. Ini pengertian jenayah. Ustaz ulang sekali lagi, melakukan sesuatu perkara yang ditegah, melakukan perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara yang disuruh. Baik, pengertian hukuman, bentuk balasan bagi seseorang yang
atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Baik, kita terus kepada 6.2.2, standard pembelajaran yang kedua, itulah menjelaskan jenis jenayah dan hukuman. Untuk hukuman untuk jenayah hudud, di bawah bidang hudud, qisas dan ta'zir. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitulah hudud. Pengertian hudud. Dari segi bahasa, hudud bererti menahan atau mencegah. Dan dari segi istilah, hudud ditakrifkan sebagai keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama ada dikurang atau ditambah. Baik, kita tengok jenayah di bawah bidang kuasa hudud ini ada 6. Yang pertama, zina. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hukuman di bawah jenayah di bawah hukuman hudud. Pertama, zina, persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Baik, hukumannya bagi penzina yang belum berkahwin, hukumannya ialah sebat 100 kali. Bagi penzina yang telah berkahwin, hendaklah direjam sehingga mati. Jadi hukuman bagi penzina itu ada 2 kategori, iaitu pertama kategori yang belum berkahwin, yang kedua kategori yang berkahwin. Kategori yang belum berkahwin, mi'ata jaldah, 100 kali sebatan. Yang dah berkahwin direjam sehingga mati. Baik, kemudian kita berpindah kepada hukuman yang kedua atau jenayah yang kedua, iaitulah qazaf. Qazaf ini menuduh zina. Itulah melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik, terhadap orang lain. Hukuman qazaf ini disebat sebanyak 80 kali sebatan. Kita berpindah kepada jenayah yang ketiga di bawah bidang atau di bawah hukuman hudud ini, minum arak. Meminum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Arak ni maksud arak lah, minuman yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Hukumannya disebat sebanyak 40 kali sebatan. Hukuman yang ketiga, jenayah yang keempat, iaitu mencuri, mengambil harta orang lain secara senyap atau sembunyi. Hukuman potong tangan. Kemudian yang kelima, merompak. Mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan juga ancaman. Hukuman merompok ni melihat kepada pelakuan rompakan tersebutlah. Sekiranya membunuh, sekira merompok, merampas tadi menyebabkan terbunuh, menyebabkan membunuh, maka hendaklah dibunuh balas. Sekiranya hanya merompak sahaja, hendaklah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, iaitu tangan kanan dan kaki kiri, dan seterusnya kaki kanan dan tangan kiri bagi kesalahan seterusnya. Baik. Kalau hanya merompok tanpa membunuh, potong tangan dan kaki secara bersilang. Berbeza dengan hukuman mencuri. Kerana mencuri ni tiada kekerasan ni. Malah mencuri ni secara sembunyi atau senyap. Merompok ni secara kekerasan, paksaan, ugutan, meragut atau rompok. Jadi kerana kekerasan tadi itu, hukuman dia lebih berat berbanding dengan mencuri. Iaitu potong tangan dan kaki secara bersilang, dua teruslah. Kalau mencuri satu saja potong tangan. Kalau merompok tu potong tangan dan kaki. Baik, sekiranya hanya mengganggu ketenteraman awam telah dipenjara. Kalau dia mengganggu saja, ia seolah merompok tapi tidak merompok, tapi dengan kekerasan, dengan ugutan, yang ni tidak dikenakan potong tangan dan kaki secara bersilang, cuma dikenakan penjara lah kerana mengganggu ketenteraman awam. Baik, yang keenam, riddah, iaitu murtad. Keluar seseorang Islam. Seseorang itu keluar daripada Islam sama ada dengan perbuatan dan atau perkataan. Hukuman bunuh setelah diberi tempoh bertaubat selama 3 hari atau 3 kali. Baik, itu 6.
ya anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, ada 6 jenayah di bawah bidang kuasa ataupun di bawah undang-undang hukuman hudud. Baik, kita berpindah kepada yang kedua, ya, iaitulah hukuman qisas. Baik, pertama kita tengok dahulu pengertian qisas ini. Dari segi bahasa, qisas bermaksud memotong. Dari segi syarak, bererti hukuman yang ditetapkan oleh syarak melalui nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW kerana kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak individu. Baik, kita tengok jenis-jenis kesalahan qisas ini. Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman qisas ialah membunuh dengan sengaja dan mencederakan anggota tubuh badan seperti mencederakan mata, hidung dan telinga. Membunuh dan juga mencederakan. Kesalahan di bawah jenayah qisas ini iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membunuh dan juga mencederakan anggota tubuh badan. Baik, hukuman terhadap kesalahan qisas ini, mengikut hukum qisas, seseorang penjenayah mesti diikuti dengan hukuman yang sama seperti mana dia lakukan ke atas mangsanya. Kalau ia membunuh, maka dia mesti dihukum bunuh sebagai hukuman bunuh balas. Dibalas bunuh. Baik. Kemudian kita berpindah kepada yang tadi kisah itu dibalas balik perlakuannya terhadap orang lain. Maksudnya yang ketiga iaitu takzir. Pengertian takzir dari segi bahasa bererti menolak atau menghalang. Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman kesiksaannya dalam Quran dan hadis, atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan kesiksaannya tapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu. Panjang sikit uraian dia. Jadi nak sebut bahasa mudahnya, Allahumma salli ala Muhammad, hukuman ta'zir ini adalah hukuman selain daripada hukuman hudud dan qisas tadi itu. Dia tak boleh dihukum pada hukuman hudud dan juga hukuman qisas, maka dia dihukum di bawah ta'zir. Itulah mudahnya faham. Baik, kesalahan-kesalahan yang termasuk di bawah kategori ta'zir, kesalahan-kesalahan hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud atau qisas yang tadi Ustaz sebutkan. Yang kedua, kesalahan-kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya. Mencuri ini ada nisab dia, ada kadar untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Kalau dia mencuri hanya RM1 ya, atau 50 sen saja, jadi yang itu belum lagi cukup nisab. Kadar untuk kesalahan itu dihukum dengan hukuman Allahumma salli ala Muhammad hudud ya, dipotong tangan. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, menipu, berjudi, rasuah, mengedar dan penyalahgunaan dadah. Jadi bahasa mudahnya, selain daripada hukuman yang boleh dijatuhkan di bawah hukuman hudud atau qisas. Baik. Jadi hukuman ta'zir ini adalah di bawah kita sebutkan kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan para hakim dalam nak menjatuhkan hukuman di bawah kategori takzir ini. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, selesai penjelasan untuk jenis jenayah dan hukuman bagi hukuman hudud, qisas dan takzir. Jadi kita berpindah kepada yang terakhir, standard pembelajaran yang terakhir, iaitulah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya anak-anak dikasihi sekalian, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan sebarang bentuk jenayah. Ya, kita dalam menjauhi jenayah yang boleh merosakkan diri kita. Ya, kenapa? Kerana dengan melakukan jenayah pasti kita akan dikenakan hukuman yang kita sebutkan tadi. Sekira mana dilaksanakan menurut hukum syarak, maka hukuman tadilah hukuman yang disebutkan tadi. Pada hukuman hudud ada 6 jenis jenayah
hukuman qisas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak dikasih sekalian, iaitu membunuh dan mencederakan, dan kesalahan ta'zir di bawah bidang kuasa ta'zir adalah kesalahan yang tidak terkandung pada, yang tidak disabitkan dan tidak dijatuhkan di bawah, tidak dapat dijatuhkan di bawah undang-undang hudud dan juga qisas, maka itulah pada kategori hukuman ta'zir. Anak-anak yang dikasih sekalian, demikian untuk tajuk konsep asas jenayah dan hukumannya. Jadi usaha harap agar anak-anak memahami bagi konsep asas ini, ya paling penting anak-anak mengingat pengertian jenayah, ya, ini, dan juga pengertian hukuman dan pengertian bagi setiap kesalahan tadi, ya, pengertian hudud, ya, secara istilahnya. Kemudian hukuman hudud ini ada dia punya hukuman jenayah, dia ada 6, ya. Kemudian iaitulah Allahumma salli ala Muhammad, kesalahan di bawah qisas, ya, pengertian dia. Kemudian jenis jenayah dia membunuh dan mencederakan anggota badan. Demikian jugalah ta'zir. Anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian tajuk pembelajaran kita dan isi pembelajaran kita untuk kali ini. Itulah merumuskan konsep asas jenayah dan hukumannya. Usaha harap anak-anak dapat memahami akan pembelajaran kita pada kali ini. Kalau anak-anak tidak menguasai, ya, boleh jadi tidak berapa faham. Jadi anak-anak boleh, Allahumma salli ala Muhammad, boleh berhubung dengan ustaz, ya. Sama ada bertanya pada ruangan komen, ataupun boleh terus WhatsApp kepada ustaz untuk bertanya, dan insya-Allah kita akan mengadakan kuis, ya, untuk tajuk ini di kesempatan yang lain. Jadi sekadar itu untuk pertemuan PDPR kita pada kali ini untuk tajuk yang ke Allahumma salli ala Muhammad yang ke 6.2, merumuskan konsep asas jenayah dan hukumannya. Mudah-mudahan anak-anak memahami untuk tajuk ini dan menguasai. Seterusnya, pada yang disebutkan standard pelajaran yang ketiga, maka dengan kita memahami, menguasai akan tajuk ini, menjadikan kita hamba yang takut untuk melakukan jenayah kerana hukumannya begitu berat kita sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan demikianlah. Amin, Allahumma amin. Sekali itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.